Bismillahirrahmanirrahim. وعن الحسن المرسلا قال رسول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة رواه بيهقي في شعب الإيمان. Hadits Imam Hasan Basri rahmatullah alaih meriwayatkan hadis ini secara mursal, yang ini terus daripada Nabi, tidak ada perantaraan sahabat. Hadis yang kita panggil dia hadis mursal ialah hadis yang mana tidak ada perantaraan daripada tabi'i terus mereka mengatakan kepada sahabat terus. Hadis ini kita panggil dia hadis mursal. Hadis mursal. Okey. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, kelak manusia akan melalui satu zaman, akan datang satu zaman kepada manusia, sewaktu itu buah mulut mereka di dalam masjid-masjid ialah berkenaan dengan urusan-urusan mereka. Buah mulut mereka, maksudnya percakapan-percakapan buah mulut mereka. Apabila kamu menjumpai golongan seperti ini, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, kerana sesungguhnya Allah langsung tidak berhajat kepada mereka. Penerangan. Mereka bercakap mengenai perkara dunia yang dilarang. Dan masjid ni kita tak bolehlah bercakap perkara-perkara dunia. Perkara-perkara keperluan pun, perkara-perkara itu pun kita mesti kurangkan. Apatah lagi bercakap perkara dunia di dalam masjid. Dilarang duduk bersama orang yang bercakap dunia, supaya Allah tidak menggolongkan kita di kalangan mereka yang bercakap dunia di dalam masjid. Walaupun kita tak bercakap, tapi kita duduk sekongkol dengan dia, kita duduk bersama dengan dia, maknanya seolah-olah kita bercakap lah. Sahabatul salih, salih kunat. Sahabatul talih, talih kunat. Bila kita bersahabat dengan orang baik, insya-Allah kita jadi baik. Tapi bila kita bersahabat dengan orang yang kurang baik, tak senonoh, maka perangai dan akhlaknya akan juga berpindah kepada kita. Dipanggil muntakil. Perkara itu akan berpindah. Lambat laun dia akan berpindah juga kepada kita. Walaysa lillahi fihim hajah. Maknanya yang difahami secara zahir tidak boleh dimaksudkan di sini kerana Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun. Maka maksudnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada siapa. Maksudnya Allah tak berhajat kepada orang tu. Bermakna mungkin di satu tempat Allah berhajat. Wa'yazubillah, maha suci Allah. Allah tu Allahus Samad, iaitu yang tidak berhajat kepada sesiapa pun. Tapi perkataan yang dimaksudkan di sini ialah mereka itu langsung tiada hubungan dengan Allah, dan Allah tidak mencintai mereka. Ataupun maksudnya ialah ahlullah. Allah di situ, maksud lafaz Allah di situ maksudnya ahlullah. Ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak berhajat pun kepada mereka yang bercakap dunia di dalam masjid. Yang bercakap dunia mereka pun okey. Hadis yang seterusnya 744 kurungan 53. Tidak boleh meninggikan suara dalam masjid. Dalam masjid pun kita tidak dibenarkan untuk meninggikan suara. Malam ni situation saya kurang menyenangkan. Saya duduk di atas tempat yang kurang saya menyenangkan malam ni. Tapi tak apa, saya terpaksa bertakalluh, buat menyenangkan. So situation saya malam ni tak sedap. Okey, tak apa, tempat saya diambil oleh orang lain. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في المساجد في مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بخاري.
Sayyidina Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku sedang tidur dalam masjid. Kadang-kadang tidur tu tidur berehat lah. Lepas sembahyang ke, nak tunggu kawan-kawan ke, kita tidur dalam masjid. Lalu seorang lelaki mencampakkan seketul batu kecil kepadaku. Tiba-tiba, pak, mari batu kecil atas kepala aku. Dialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang yang melakukan demikian ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata kepadaku, bawalah kepadaku dua orang lelaki itu. Aku duduk tengah baring. Umar pun letak baling batu kat aku. Aku terkejut. Umar. Masa tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar kata, panggil dua orang duduk dalam masjid cakap kuat tu. Dia berkata, bawalah kepadaku dua orang lelaki itu. Lalu aku membawa dua orang lelaki tersebut kepadanya, yakni kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kamu berdua daripada mana? Tanya dulu. Sebelum marah tu tanya dulu. Kamu berdua ni daripada mana? Atau daripada kaum... mereka berdua menjawab, kedua-dua mereka, kami berdua daripada mana? Kamu berdua daripada mana? Mereka menjawab, dari kaum Taif. Kami ni dari Taif. Sayyidina Umar berkata, jika kamu berdua ni ahli Madinah, pasti aku akan menjatuhkan hukuman terhadap kamu. Mengapa kamu meninggikan suara dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya dulu. Kadang-kadang kan takut orang baru ke, kita tanya dulu. Aku sedang tidur di masjid. Siapa? Sa'ib ibn Yazid. Dengan niat iktikaf dan menjaga adab masjid, harus tidur di dalamnya. Sebab tu dalam jemaah dakwah kita tidur di masjid. Kita tidur di masjid. Dibenarkanlah atas dasar tadilah, haruslah di dalamnya dengan kita menjaga dan kita niat iktikaf dan kita jaga adab-adab masjid lah, dengan kita lapikkan dengan lapisan yang berkain yang tebal supaya peluh kita tak jatuh ke masjid, tak jatuh kat kapek-kapek masjid yang boleh mendatangkan bau yang kurang enak. Sebab tu kita dalam iktikaf, kalau kita terpaksa tidur kat masjid, kita bentangkan bedding yang tebal sikit, lapik, supaya apa? Kalau tidur malam kan kadang berpeluh. So peluh tadi taklah jatuh di atas pemain-maidani dan kapet-kapet tadi yang boleh menyebabkan bau masjid tu kurang enak lah. So kita buat macam tu. Kalau kita ada, tapi sekarang masih lagi PKP, so kita tak boleh lagi beriktikaf dalam masjid, iaitu kita beriktikaf untuk berehat. So datang ke masjid dengan niat iktikaf tu okey. So kita tak boleh bermalam lagi. Jadi begitu. Tapi mungkin di kawasan-kawasan, di rumah-rumah, okey. Maknanya ada sekarang kita buat di rumah-rumah. Walaupun di masjid tak dapat, kita buat di rumah. Tapi itu pun kita dah beritahu pihak tempatan di situ, pihak polis tempatan di situ, kami ada program di rumah begini kawasannya. Supaya apa? Kalau orang report pun, so kita beritahu kita ada dah hubungi setempat, maknanya penguasa ataupun polis tempatan di situ, supaya gerakan-gerakan kita berjalan mengikut SOP yang telah ditetapkan lah. Macam tu. Jadi sebahagian ulama berpendapat tidak harus tidur dalam masjid kecuali orang musafir. Ashabus Suffah pun tidur di masjid. Sayyidina Sa'ib bin Yazid juga tidur di dalam masjid. Beliau adalah seorang sahabat. Sayyidina Ali kadang-kadang berlaku pertengkaran sedikit dengan isteri, maka beliau akan beriktikaf di masjid. Rumah beliau pun bersebelahan dengan masjid. Sayyidina Ali kan dekat ya. Rumah Rasulullah dekat dengan rumah Sayyidina Ali, iaitu rumah Fatimah. Kadang-kadang suami isteri bergaduh, lagi pun susah-susah tidur kat masjid. Ada satu orang tu, masa kita duduk belajar tu, masa kita duduk tengah mengajar, saya selalu datang ke masjid malam-malam sikit. Malam-malam, tengah-tengah malam, pukul 2, pukul 3, saya selalu round pelajar-pelajar kat madrasah ni. Saya round ke atas masjid. Saya round ke atas masjid, tengok masjid masa tu tak ramai lagi, masjid tahun 2000, awal 2000 kan. Jadi masjid pun kita simple lagi, Masjid Seri Petaling tu. Tapi lepas tengok pelajar-pelajar, saya bangun awal, saya tengok pelajar-pelajar, kena jaga pelajar, warden, mula-mula tu warden lagi lah. Ustaz baru masuk, warden.
Jadi tengok pelajar-pelajar. Tapi kadang-kadang round masjid. Masjid kita besar round masjid. Kadang-kadang ada tengok satu orang ustaz tu, dia duduk kat masjid. Saya kata, ustaz kenapa? Mesti gaduh ni. Mesti bergaduh kat orang rumah ni, tidur kat masjid. Okey, tidur masjid. Jadi saya nak, tak apa, tak kisah. Saya nak Ali pun tidur kat masjid juga. Bila gaduh dengan Fatimah, tidur kat masjid. Jadi tuan-tuan, sekarang kalau gaduh tak boleh tidur kat masjid dah. Masjid dah tutup lah. Nak tidur kat mana tak tahu. Nak tidur kat mana tak tahu. Makcik-makcik, kalau gaduh tu janganlah marah-marah sangat. Abang-abang terpaksa tidur kat luar. Kesian dia tidur kat masjid pula. Okey. Kada berlaku pertingkahan sedikit dengan isterinya, beliau akan beriktikaf di masjid walaupun beliau rumah beliau pun bersebelahan sahaja dengan masjid. Rumah Sayyidina Ali itu bersebelahan dengan masjid aja. Walaupun harus tidur dalam masjid, tetapi janganlah menjadikan sebagai adat, melainkan ada keperluan. Dalam jemaah tu kita kan atas dasar keperluan tempat, kita pergi dalam jemaah dan kita minta kebenaran dan ahli jemaah membenarkan. Begitu. Jeff tak tahulah pernah ke tak bergaduh lari kat masjid. Orang masjidnya memang terbagus. Bergaduh-gaduh tak lari kat lain, lari kat masjid je. Doa pada Allah, doa minta ampun pada Allah, sembahyang, minta doa buka pintu hati, sebagainya. Tak lari tempat lain. Orang masjid ni beruntung. Gaduh-gaduh pun lari kat masjid je. Alhamdulillah, tak gaduh, tak lari tempat-tempat yang mana dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lari pun gaduh kat masjid pun tak apa. Ketika keluar di jalan Allah, jika terdapat setempat yang sesuai atau disediakan bilik untuk tidur di luar masjid, maka tidurlah luar masjid. Kita jalan Allah kan ada masjid kat masjid. Ada katanya ada bilik ni. Ada suasana bilik ni di masjid ni. Begitu, bilik di masjid. Nanti kita akan belajar tempat kawasan masjid ni. Rumah yang terbaik. So situation akan datang. Macam mana Nabi dia buat design. Okey lah tu, masjid sebelah surau. Okey lah tu. Okey, jadi nanti kita akan bincangkan tentang kawasan masjid macam mana. Okey. Walaupun tidak harus tidur di masjid, walaupun harus, tapi masa keluar jalan Allah tadi, jika ditanya rugilah ada. Jadi ada kadang-kadang timbul juga dari keadaan jemaah ni, timbul juga. Jika terdapat tempat yang sesuai atau di sebaliknya, maka tidurlah di luar masjid. Dan marilah tidurlah di luar. Jika ditanya, rugilah tidak mendapat pahala iktikaf. Kadang-kadang orang timbulnya, rugilah tak dapat iktikaf. Rugilah tak dapat iktikaf ni. Begitu. Maka jawabnya, ditakuti banyak adab-adab masjid yang tidak dapat dijaga, sebab itu hanya apabila terdapat keperluan sahaja diharuskan. Jika tidur di masjid akan selamat daripada terlanggarnya adab-adab masjid seperti membazir elektrik, mencemar masjid dan sebagainya. So kena jaga. Ni tidurlah. Masya Allah, kalau saya selip talim tu, saya selalu tegur. Kau seorang, kau pasang kipas 2. Dalam pasang kipas depan tu lagi, kipas atas tu 2. Kau tidur seorang je, 3 kipas pusing tau. Saya kata, siapa nak bayar elektrik ni? Siapa nak bayar elektrik ni? 3 pusing kipas ni. Tidur seorang 3 kipas. Saya memang pantang. Saya masuk masjid, saya tengok mana kipas tak ada orang bawah, mesti saya tutup. Saya pantang. Membazir tu. Benda-benda tu membazir. Dia tidur tu membazir. Tuan-tuan tahu tak? Saja ni kita nak share. Bayaran api dan air kita punya masjid. Bayaran api dan air kita punya masjid tak mahal, 70,000 je sebulan. Sebab kita komplek kan, madrasah dan sebagainya. Setiap bulan air dan setiap bulan api dan air, iaitu api dan air 70,000 sebulan. Air dalam 30,000 dan api dalam 40,000. Banyak, 70,000
Siapa nak bayar, saya kata? Siapa nak bayar? Kau tidur bawah tu, satu orang 3 kipas. Saya pantang. Lampu-lampu buka memang saya tutup, saya pantang. Sebab tak boleh membazirkan semua. Membazir tu. Saya kata kan nak bayar, kau tak bayar. Tak pun kita bayar. Alah, cakap je kita bayar, tak pernah bayar pun. Begitu. Jadi kita kena jagalah hak-hak dia. Kita duduk di masjid, kita jaga betul-betul. Jadi kalau kita tak jaga adab masjid, okeylah kalau kita tengok dari satu sudut lah. Tu semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tengok daripada sudut ni, apa sudut mana? Sebenarnya bukan pemerintah larang kita masuk masjid. Masjid tak suka kita masuk dalam dia. Masa PKP tu kita tak boleh pergi masjid. 3 orang je boleh pergi. Lepas tu mula-mula tak ada orang langsung. Lepas tu 3 orang je boleh pergi masjid. Dibenarkan. Bukan 3 bulan. Sebulan 70,000 je. Bukan 3 bulan. Sebulan 70,000. Masya Allah, 3 bulan. La ilaha illallah, 70,000. Bukan sebulan 30,000. 70,000 sebulan. Air dan api kena bayar. Orang tak bayar, dia tak tahu. Orang bayar tu baru dia tahu. Sebab tu kita kena jaga. Mana-mana kita perlu jaga. Kita perlu jaga kebersihan. Jadi orang kan selalu kalau jemaah-jemaah balik, saya kata tuan-tuan, kalau di masjid orang tuan-tuan jaga. Masjid kita ni tuan-tuan tak jaga. Sidai sana, sidai sini, buat macam rumah tuan-tuan. Tak boleh. Kita kena jaga adab masjid. Di mana sahaja kita berada, masjid dakwah ke, tak masjid dakwah ke, masjid tak dakwah, kita jaga sebab orang kata jaga kebersihan. Kita perlu jaga masjid. Kebersihan masjid ni perlu dijaga. Perlu dijaga kebersihan masjid. Kalau kita tak jaga adab tu lah, masjid tak suka kita datang. Sebab tu baru ni berapa lama kita tak boleh masuk masjid. Sebab apa? Masjid kata, ya Allah, orang ni ramai sangat, dia tak ikut dah adab-adab masjid. So ya Allah, tutup sekejap, jangan dia orang datang kat masjid. Begitu, seolah-olah macam tu kalau kita tengok satu sudut lah. Masjid tak benar kita masuk dalam masjid. Sebab apa? Sebab kita tak jaga masjid dan adab masjid. Allahu Akbar. Daripada hadis ini diketahui bahawa orang baru dalam usaha dakwah. Jadi Umar tanya dulu sebelum marah tu, kamu daripada mana? Ustaz, baru nak belajar dakwah 3 hari. Okey. Ingat ke orang lama ni? Kalau orang lama kena marah dah. Jadi Umar kata, ingat ke orang Madinah, nasib baik orang Taif ni? Tidak, kena pukul lah Umar kata. Maksudnya orang-orang yang dah lama. Sebab tu dalam riwayat lah, dalam Musnad Ya'la, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, bagi orang yang abrar, iaitu orang yang membuat kebaikan, itu pahala baginya. Bagi orang yang baru-baru nak belajar buat kebaikan, maka itu dikira pahala. Tetapi perkara yang sama ialah perkara yang sama dilakukan oleh orang abrar, perkara itu adalah pahala. Tetapi bagi orang yang muqarrabin, bagi orang yang dekat dengan Allah, maka itu adalah sayyi'ah, dosa dan kesalahan. Betul Umar kata, kalau engkau ni orang Madinah, aku dah pukul lama dah, aku ajar betul-betul dah, aku denda dah kau. Nasib baik orang pendatang daripada Taif. Jadi dimarahi. Jadi tidak terus dimarahi jika melanggari adab-adab, tetapi diberi nasihat dan diajar kepadanya adab. Begitulah juga pelajar baru di madrasah. So kita tak marah lagi. Tapi dia dah dengar dah. Di sini ada satu orang ustaz, bengis dia, hanya Allah saja yang tahu. So dia dah bincang dah sama-sama dia. Lepas tu orang tanya, mana? Tu. Awak pakai serban besar. Tu pakai serban besar, ada rida. Tu bengih tu, dia kata. Tu zaman dulu, zaman sekarang okey dah, lembut dah. Ustaz Husno dah baik dah.
pelajar-pelajar lama datang, dia jumpa pelajar-pelajar baru. Dia kata, Ustaz Usno macam mana ya? Pelajar baru kata, okey, bagus, Alhamdulillah. Oh, dia kata, nasib engkau baik ah. Zaman kami, Ustaz Usno, Masya Allah hidayat. Masya Allah hidayat. Oh, dia di hujung sana. Dia masuk asrama di hujung katil sana. Lepas tu hujung katil sana dah bangun, dah bunyi suara dia. Kan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membina satu tempat yang khusus di luar masjid. Nak buah kat luar. Nak buah, bukan ridaan. Multi purpose boleh. Baru ni pergi kat pantai, tak ada kain. Kain saya lah sebagai ridaknya. Nak makan, apa salahnya? Saya bawa 4-5 sekali. Tiap-tiap tahun ni, sedozin. 1 dozin mesti hilang. Hilang, tertinggal, terjatuh kat mana, tak tahu. Turun pada Ustaz Amir. Dia pun tak boleh sangat. Ustaz Amir pun tak boleh. Dia dah kena stroke dah. So, dia pun taklah bengis sangat. Dah cepat baik dah. Dia dah kena ke stroke dah sekali. Dah kena stroke, jadi dia cool je dah. Khair. Wa an Malik radhiyallahu anhu qala bana Umaru rahbatan fi nahiyati masjid tusamma Butayha. Qala man kana yuridu an yalghata aw yunshida shi'ran aw yarfa'u sawtahu falyakhruj ila hadhihi ar-rahbah. Rawahu fil Muwatta. Sayyidina Malik rahmatullah alaih berkata, Sayyidina Umar telah menyediakan satu tempat di kawasan lapang di perkarangan masjid yang dinamakan Butayha, dan beliau berkata, barang siapa yang ingin membuat bising, membaca syair atau meninggikan suara, hendaklah dia keluar di kawasan tu. Duduk luar sedikit di baranda tu ke, duduk tepi tu. Nak bising lah. Nak baca syair, bacalah syair di situ. Begitu. Maksudnya disediakan supaya apa? Berjaga-jaga, supaya kita berjaga dalam masjid, dan insya-Allah masjid inilah yang kita nak gunakan nanti sebagai kenderaan kita untuk melintasi titik sirat supaya kita sampai di syurga Allah Subhanahu wa taala. Khair. Tidak boleh meludah ke arah kiblat khususnya dalam masjid. Ini kisah dia. Wa an Anas radhiyallahu anhu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi faqama hakkamaha biyadihi qala inna ahadakum idza qama fi shalah fa innama yunaji rabbahu wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzukhan ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi summa akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi summa radda ba'dahu ala ba'din qala aw yaf'alu hakadha. Rawahu Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi terlihat satu tumpuk kahak yang diluduh di dinding masjid menghadap ke kiblat. Nabi tengok kahak hijau kali kot. Baginda merasa sangat marah sehingga zahir pada wajah baginda. Lalu mengikis kahak menggunakan tangan baginda. Ajib. Sayyidul Qaunain sallallahu alaihi wasallam berkhidmat ke masjid. Tak suruh orang. Dia tak suruh, Mat, kau angkat tu. Tak. Rasulullah sendiri mengangkat kahak tadi dalam masjid. Menyucikannya dengan tangan baginda yang mulia. Hai. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sendiri dan bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang daripada kamu bersolat, pada hakikatnya dia sedang bermunajat dengan Tuhannya, dan sesungguhnya Tuhannya berada di antara dia dan kiblat. Maka janganlah seorang daripada kamu meludah ke arah kiblat, bahkan hendaklah dia meludah ke arah kiri atau ke bawah kakinya. Kemudian baginda mengambil kain selendangnya, ridaknya mati purpose,
dan baginda meludah padanya dan menggosokkannya menggunakan bahagian kain itu, lalu bersabda, atau dia melakukan gumpal. Gumpal gitu supaya pop tu jangan nak berketul situ. Gumpal. Okeylah. Kena hingus apa semua tu. Okey. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penerangan yang mulia sangat cantik. Hai, wajah baginda yang begitu cantik. Beruntunglah bagi mereka yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Kawan saya Abu Bakar, saya kata, Abu Bakar, kau masa dalam keluar 1 tahun jemaah, kau mimpi Nabi berapa kali? Dia kata banyak sangat, aku tak boleh nak ceritakan kau. Saya kata satu suasana yang kau lihat dalam mimpi bersama Nabi. Dia kata satu ketika dalam satu majlis, Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah sedang mengangkat dan membahagi-bahagikan makanan dalam majlis itu. Ajib. Bertemu dengan baginda SAW di dalam mimpi. Allahu Akbar. Maka siapa yang bermimpi Nabi SAW, maka sesungguhnya dia adalah bertemu dengan Nabi SAW. Sebab syaitan tidak boleh menyerupai Nabi walaupun di dalam mimpi. Nabi begitu tawaduk. Apabila baginda marah, sedikit pun nampak pada perubahannya. Marah kan, marah Nabi handsome, putih kemerahan. Bila nak marah sikit macam udang kena bakar tu, merah macam delima kena perah. Baginda tidak berfikir bahawa baginda telah khatam. Baginda adalah khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin. Baginda tidak memanggil orang lain untuk menghilangkan kesan kahak itu. Janganlah kita menyusahkan orang lain. Perkara yang kita boleh lakukan sendiri, tidak perlulah menyuruh orang lain melakukannya kecuali atas tujuan tarbiyah. Tadi kadang-kadang kita suruh juga atas tujuan tarbiyah. Anak murid saya, kalau saya ajar, nak buat, saya tunjuk dulu. Macam cara ni kamu buat, teknik macam ni kamu buat. So masa dia save, masa dia boleh banyak, masa kamu boleh buat macam-macam. So kena ajar dulu. Sebab kita dah mengalami pengalaman tu, so kita bagi tahu pada mereka, ajar mereka macam-macam. Banyak saya ajar pelajar-pelajar macam mana buat bantal sandar tu. Buat bantal sandar, saya balik tu mula-mula saya buat bantal yang sandar tu, bantal yang besar tu, sandar kat belakang tu. Saya buat dengan tilam yang lama tu. 1,5 tilam saya gulung, saya jahit, saya tunjuk pelajar-pelajar macam mana nak buat tilam ni. Gitu. Sekarang dah tak buat dah. Dulu ajar budak-budak buat lah. Lepas tu budak-budak pandai semua jahit buku kitab-kitab kan. Kitab-kitab besar ni dia kena jahit tepi ni supaya dia tahan lama. Jahit buku, jahit kitab-kitab, semua saya ajar pelajar-pelajar. Jahit kitab macam mana, banyak-banyak lah. Kena ajar semua pelajar-pelajar. Nak ajar, suruh dia datang. Dan orang kata specialnya Cai Ustaz Husno lah. Cai Ustaz Husno bersanad. Macam mana hadis bersanad, kena belajar Cai dengan saya bersanad. Cai ni Cai bersanad. Saya dapat sanad Cai. Orang lah kata sama je. Tapi memanglah saya tak minum Cai kat kedai, tak sedap. Saya kena pergi baru sedap. Cai kat kedai saya tak minum sebab tak sedap. Kita kalau sedap saya minum Nescafe je. Cai kita buat sendiri, sedap. Okey. Jadi tidak perlu menyuruh orang lain untuk melakukannya kecuali atas tujuan tarbiyah, atas kepentingan mentakzimkan rumah Allah. Nabi membersihkannya sendiri. Apabila seorang itu bersolat, maka seolah-olah kita sedang bermunajat dengan Allah walaupun Allah berada di mana-mana. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Maka kemana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan kurnianya, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 115. Tidak eloklah meludah ke arah kiblat sewaktu bercakap dengan Allah. Ketika bersolat seolah-olah bercakap dengan Allah, jadi seolah-olah meludah ke arah Allah.
tidak boleh juga meludah ke kanan kerana terdapatnya para malaikat. Tidak dibenarkan juga meludah ke arah belakang kerana akan membatalkan solat kerana berpaling daripada kiblat atau berlaku 3 kali pergerakan. Dibenarkan meludah sama ada di bawah kakinya atau di sebelah kiri, atau meludah pada kain jika menyusahkan bacaan dalam solat. Kadang-kadang kan orang tu dia jenis bayi mulut banyak tu, saya kata tu dia ludah sedikit. Dia ludah sedikit. Hukum meludah telah diterangkan di atas, iaitu zaman dahulu bahawa selepas meludah boleh mengambuskannya dengan pasir atau tanah kerana masjid di zaman dahulu berlantaikan pasir sahaja. Pada zaman sekarang adalah tidak dibenarkan meludah sama sekali kerana akan mengotorkan masjid. Sebab dah kapet dah, takkan nak ludah lagi. Kalau jenis berai mulut tu, pakailah mati purpose ni. Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Mungkin kerana kesalahan lampau yang tidak diketahui menyebabkan seorang itu diuji. Tajuk dia panjang sikit dia. Mungkin kesalahan lampau yang tidak diketahui, tapi tak tahu, mungkin kesalahan lampau itu menyebabkan seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Khair. Wa an Sa'ib ibn Khallad radhiyallahu anhu wa huwa rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulan amma qauman fabasaka fi qiblati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam liqaumihi hina faragha la yusalli lakum فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه فأخبروه بقول رسول صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم حسبت أنه قال إنك قد أزيت الله ورسوله رواه أبو داود. Sayyidina Sa'ib bin Khallad radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, sesungguhnya seorang lelaki telah mengimami satu kaum, lalu dia telah meludah ke arah kiblat sedangkan Rasulullah melihatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaumnya selepas selesai solat, tak panggil orang tu, panggil kaum dia. Jangan benarkan dia menjadi imam lagi. Beritahu orang tu jangan jadi imam lagi. Siapa suruh ludah ke arah kiblat? Kemudian selepas itu lelaki tersebut ingin menjadi imam lagi, lalu kaumnya telah melarangnya. Kemudian mereka memberitahu tentang sabdaan Nabi SAW. Maka lelaki itu telah bertanya kepada Rasulullah tentang perkara tersebut. Lalu baginda SAW bersabda, ya, para perawi tidak pasti bahawa baginda bersabda, sesungguhnya kamu telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Hadis kalau mimpi tu diam-diamlah, jangan cerita kat orang. Mimpi tu diam-diam, jangan cerita kat orang. Okey. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu telah menyakiti. Jadi pada zahirnya penerangan, zahirnya sahabat yang dilarang untuk menjadi imam oleh Nabi itu ialah orang yang luar yang singgah solat di masjid Nabi. Maknanya dia orang luar dengan rombongan dia, ataupun balik daripada jemaah. Masjid Nabi dah sembahyang dah, tapi dia ada 2-3 orang, sampai dia pun jadi imam lah kepada kawan-kawan dia, rombongan-rombongan dia tadi di dalam masjid Nabi. Tapi dia meludah ke arah kiblat. Bukannya beliau menjadi imam jemaah pertama Masjid Nabawi, tak, dia ni sembahyang. Ataupun beliau ialah sahabat Madinah yang baru pulang daripada bersafar dengan kawan-kawan, dan waktu sembahyang dah, Rasulullah sembahyang dah, cuma beliau menjadi imam untuk kawan-kawannya tadi setelah pulang daripada bermusafir.
Nabi tidak memberitahu terus kepada sahabat itu. Bahkan baginda memesan kepada rombongannya. Ini menunjukkan Nabi terlalu marah. Kadang-kadang kita terlalu marah. Kita jangan berhadapan dengan orang yang kita nak marah. Jadi lain rasa dia, perasaan dia. Maklumlah bahawa jika terlalu marah, maka perlu diam seketika supaya kemarahan menjadi reda. Ulama mengatakan tidaklah terlalu besar kesalahannya meludah ke arah kiblat. Taklah besar sangat, habis-habis makruh je, bukan berdosa pun. Berat pun, paling berat pun makruh sahaja. Tidaklah sampai kepada dosa besar dan syirik. Mengapa Nabi begitu marah? Jawapannya, mungkin sebelum ini sahabat itu telah melakukan banyak kesalahan dan Nabi hanya berdiam diri sahaja. Nabi berdiam diri sahaja. Banyak kesalahan. Jadi kadang-kadang kita banyak dah buat salah, tapi mak ayah kita buat tak sama, buat tak faham, buat tak nampak. Satu hari kita buat kesalahan, dia marah, meletup marah. Bom pecah, atomik bom pecah masa tu. Bom jangka dah pecah dah masa tu. Meletup. Jadi kita pun tengok, kita kan tak salah besar pun. Kenapa dimarah macam tu? Orang lain tak kena marah. Time kita, ayah kita marah. Marah berat pula tu. Orang lain buat salah besar pun tak kena marah. Begitu. Guru pun marah kita. Sebenarnya, kawan tu dah banyak kali dah salah. Orang tu tahan aja, nak marah pun tahan. Meletup habislah. Nabi dah tengok 2-3 kali dah kawan ni buat salah. Selepas tu baru Nabi tegur. Lepas tu baru Nabi marah. Begitu. Bukannya sampai pesan, dia tak boleh jadi imam tau lepas ni. Sebab meludah ke kiblat. Jadi meludah ke kiblat. Reason dia macam tu saja. Okey. Di sini saya bawa satu kisah. Satu kisah ni saya dengar daripada ustaz-ustaz lah. Saya dengar daripada asatizah saya lah. Dan nak kata riwayat ni yakin taklah, tapi sebagai satu ibrah lah. Maknanya sebab dia satu kisah tu kan, orang dia kata mana sanad dia, mana kisah dia. Betul tak engkau cerita kisah ni? Engkau main cerita je. Satu ketika pelajar-pelajar saya bila keluar satu hari dia bayar cerita pelik-pelik, dia cerita. Saya lepas dia bagi bayan, saya panggil dia. Kau ambil cerita ni daripada mana? Ustaz cerita dalam 1001 malam, 2002 malam, 3003 malam. Ada buku cerita tu 1001 malam saja. Tapi dia buat cerita olok-olok. Dia tu cerita 2002 malam, 3003 malam, 4004 malam. Begitu cerita dia. Cerita tu daripada kitab. Jadi tapi cuma di sini saya dengar daripada asatizah kami lah yang menceritakan. Dia kata cerita ni kita tak dalil, tak boleh jadikan hujah, tapi sebagai satu ibrah, satu pengajaran bagi kita, tak jadi masalah. Jadi saya bawa kisah seorang. So saya cerita beginilah. Okey, saya nak cerita begini. Saya sambil baca, sambil cerita senang. Kadang-kadang cerita tu baru nak baca, dia punya shock dia lain sikit. Okeylah, saya buat malam ni, saya baca dan saya tambah, saya bagi penerangan di dalam bacaan. Kisah seorang lelaki yang telah melihat satu kes pembunuhan. Dia tengok satu kes pembunuhan. Mangsa itu ditikam dengan pisau. Satu orang duk tengok, ada satu orang dibunuh. Ditikam. Kemudian dia datang kepada mangsa untuk menyelamatkan. Tiba-tiba dia datang nak selamat. Tiba-tiba polis datang. Bila kes pergaduhan berlaku, tiba-tiba polis datang. Orang yang tikam tu dah lari. Dia datang nak selamat. Masa dia datang nak selamat, tiba-tiba polis datang, lalu alat pembunuhan berada di tangannya, sedangkan pembunuh tadi telah lari. Jadi, masa polis datang tu, kawan tu duk selamat tu, dia duk riba orang yang kena tikam tu, dan dia nak cubalah. Dan polis sampai masa tu, dia sebenarnya nak tolong. Orang yang bunuh tu dah lari lah. Jadi, bila dia nak tolong, polis tengok alat pembunuhan tadi, pisau tu di tangannya. Dan yang dia tolong tu dah mati. Dan tak boleh ceritalah bahawa
Kalau dah cerita, kawan tu dah mati. Kawan yang ditikam tu dah mati. Nak kata dia bukan pembunuh, tak boleh beritahu. So, kes dia di situ. Dia tak boleh nak kata apa. Dia didakwa lah. Tiba-tiba polis datang dan alat pembunuhan berada di tangannya, sedangkan pembunuh itu telah melarikan diri. Dia telah didakwa atas tuduhan membunuh. Tiada siapa pun yang boleh membelanya kerana mangsa telah mati dan tidak ada seorang pun ketika pembunuhan, melainkan dia seorang sahaja. Sebab yang bunuh tu dah lari. Tinggal dia dengan si mati itu sahaja. Dan alat pembunuhan ada di tangannya. Pembicaraan demi pembicaraan telah diadakan sehingga itulah mula-mula masuk mahkamah rendah, lepas tu masuk mahkamah tinggi, lepas tu masuk mahkamah rayuan, last sekali mahkamah persekutuan, mahkamah agung, mahkamah rayuan dulu. Dah habis mahkamah rayuan, kena masuk mahkamah persekutuan lagi. Ada 4 mahkamah seringkok. Ada 4 mahkamah. Mahkamah rendah, mahkamah section, lepas tu mahkamah tinggi, lepas tu mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan dulu, mahkamah tanya kakak saya lah, dia orang mahkamah, saya tak tahu. Dengar begitu, belajar dalam pengajian am dulu. Dulu kertas am, lepas tu ngaji pengajian am dulu. Tahun 86, 87 masa belajar di STPM dulu. Ambil sains string, pandai tak pandai pun. Tapi ambil lah sains terpaksa, tak lagi universiti. Lepas tu mengaji sains string tingkatan pengajian tu lah, ngaji mahkamah, sistem mahkamah dan sebagainya lah. Tuan-tuan dah belajar lah, saya pun belajar juga sikit-sikit. Allahu Akbar. Pembicaraan demi pembicaraan telah diadakan sehingga hakim telah menetapkan pembicaraan yang terakhir sebagai penentuan baginya sama ada akan dihukum mati atau tidak. Nak dihukumkan dia bersalah atau tidak. Pada malam yang keesokan harinya, pada malam yang keesokan hari, maknanya malam ni lah, esok nak bicara dah. Pada malam yang keesokan harinya, hari pembicaraan terakhir, pada malam sebelum pembicaraan terakhir itulah, tiba-tiba seorang telah mengetuk pintu rumahnya dan dia telah membuka pintu itu dan ada seorang lelaki yang tidak dikenali di hadapannya. Lelaki itu mengajaknya pergi ke satu tempat. Di tempat itu dia diperlihatkan 3 peristiwa kes mahkamah. Dia pergi, ini ringkas lah, dia pergi satu tempat. Dia kata, kita masuk ni, sebenarnya kau tak pernah masuk, tapi aku masukkan kau diam-diam, kau tengok 3 pembicaraan di sini. Pembicaraan pertama, okey. Keputusan kes pertama dan kes kedua ialah tertuduh telah disabitkan bersalah, dijatuhkan hukuman. Dia pun tengoklah. Tuduhan pertama, dia dituduh dan sabit kesalahan dengan dakwanya, maka keputusan dibuat oleh mahkamah, oleh para hakim. Yang kedua pun begitu juga. Tiba-tiba dia telah diperlihatkan kes yang ketiga yang betul-betul sama seperti kesnya. Kes ni macam kes dia. Dia kata, ni kes aku ni. Kes tu macam kesnya. Sehingga lelaki yang dilihat di dalam peristiwa ketiga itu pun akan menghadapi keputusan terakhir mahkamah sepertinya. Itu kes dia, didakwa macam kes dia. Dan orang tu pun last minute dah. Final dah. Esok, final dah. Ni perbincangan terakhir yang mana nak jatuh hukuman dah. Hakim telah menghukumkan bahawa lelaki bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Kes ketiga ni macam kes dia, sebiji macam kes dia, dan hakim buat keputusan bersalah dengan dakwa-dakwanya dan dia tak ada bukti dan dibuat keputusan hukum mati mandatori. Dia telah terkejut dan menjadi takut seolah-olah dia juga akan mendapat nasib yang sama. Lalu dia menjerit, "Tidak! Tidak! Aku tak bersalah!" Bising, semua orang dengar dalam suasana tu. Lelaki itu mengajaknya dan lelaki yang mengajaknya itu pun terus bertanya kepadanya. Ni terus lari. Dia terus lari. Sebenarnya dia dikeluarkan daripada tempat tu. Lepas tu dia kata, kita kan dah suruh kau diam. Kenapa kau tak diam?
Dia kata kes tu macam kes aku lah. Dan kes tu didapati bersalah. Aku takut aku ada perbicaraan esok. Kes ini aku akan dijatuhkan hukuman. Seperti kes ketiga yang kita lihat tadi. Maka lelaki itu pun bertanya. Lelaki itu pun bertanya kepadanya, cuba kamu ingat, apakah kesalahan yang besar yang telah dilakukan sebelum ini? Dia berfikir dan berkata, aku tidak pernah melakukan kesalahan besar pun. Lelaki itu menyuruh berfikir lagi dan memberi isyarat kepada rumahnya. Dia juga menafikan. Dia kata, aku tak pernah buat salah. Mana aku buat salah? Dia mungkin dia tak perasan tau. Kadang-kadang kebanyak kesalahan yang kita buat, kita tak perasan. Bila orang peringatkan kesalahan tu, baru kita perasan. Allah, aku buat salah ni. Jadi dia tak perasan. Maka lelaki tu kata, kau tengok kat rumah kau tu. Ada apa kat rumah kau? Rumah aku lah. Ada apanya, aku tak salah. Dia juga cuba menafikan sebab dia tak nampak di situ. Itu berkata kepadanya, adakah kamu masih ingat dahulu kamu telah membina rumah ini di atas sejengkal tanah yang telah kamu merampasnya daripada seorang. Tanah kau ni kau curi sempadan tau. Sempadan kau ni, batas sempadan ni, kau masuk satu jengkal, kau ambil tanah orang, kau buat rumah kau selama 30 tahun. Kau duduk di atas tanah yang kau rampas. Dan sebenarnya dosa tu 30 tahun dan kau duduk atas rumah tu. Kita tak tahu. Jadi orang-orang suka ambil tanah orang sikit ni. Sedangkan benda tu dah ada batu penanda dah. Tapi jenis ambil tanah orang sikit buat pagar. Sikit buat pagar. Perangai macam tu. Ramai orang perangai macam tu. Walaupun orang kaya. Perangai orang kaya lagi teruk. Perangai dia macam tu. Tapi tak semualah. Tapi ada orang perangai macam tu. Ambil batas sempadan orang dan dia buat pagar, dia kata tanah dia. Dan dia beritahu kat, bila anak cucu dia besar nanti, bila saya tengok, dia tengok pagar. Bila tengok batu semula penanda tu, memang dah keluar dah daripada pagar dia tu, dah keluar ke tanah orang. Sejengkal tanah yang kamu telah merampasnya daripada seorang sebelah tu, itulah kesalahan kamu yang kamu anggapnya kecil. Tetapi di sisi Allah, ianya adalah besar. Kemudian dia telah bertanya. Sebab ni, sebenarnya masalah pembunuhan tu, kamu diuji kerana kesilapan kamu yang lampau. Yang mana kamu tidak mengetahui apa kesalahan yang telah kamu lakukan sebelum ini. Jadi sebab tu tadi kan, sahabat tu, apa salah dia? Dia meludah aja ke arah kiblat. Sampai Nabi nak marah macam tu. Tak suruh dia jadi imam. Tak benarkan dia jadi imam. Kenapa sampai macam tu? Begitu. Kenapa sampai macam tu? Macam juga. Jadi maknanya dia harus berfikir macam tu. Jadi nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak tebus kesalahan tu? Ada satu cara je. Apa cara dia? Kau balik rumah kau. Sebelum azan subuh, kamu kena buat kerja jangan sampai azan subuh. Sebelum azan subuh, kau kena ketuk habis rumah kau tu. Kau pecahkan rumah kau yang sejengkal tu, yang kau ambil, kau buat rumah tanah orang tu yang sejengkal tu, kau ketuk rumah tu. Kau ketuk dia, kau samakan. Kau rumah dulu taklah macam rumah sekarang. Rumah sekarang kan konkret, susah nak ketuk. Itu pun boleh ketuk lepas renovate. Kena ketuk sana, kena ketuk sini. Kena ketuk lah juga. Tadi rumah dulu pun simple je. Rumah tanah saja. Dia punya simen nak melekat bata-bata pun dengan tanah saja. Senang. Dan batu dia pun batu tanah saja. Begitu. Masih ada lagi rumah-rumah tanah kat Yaman tu. Sejuk rumah dia. Dia pelas pun dengan tanah juga. Buat dengan tanah. Dia pelas dengan tanah. So, dia cat. Rumah tu sejuk je. Sedap rumah tu. Okey. Jadi macam tu. Jadi, bagaimana?
Dia kata kau pecah rumah tu. Dia balik, dia ketuk. Orang dia ambil satu penukul, dia ketuk. Bini dia kata, abang, kenapa ketuk rumah ni? Kenapa tengah-tengah malam buta ni? Jangan tanya. Masa tak ada ni. Dia pun ketuk. Dia kata, bang, kenapa abang ketuk rumah ni? Ni rumah kita ni, kenapa ketuk? Kerana apa jahanamkan dia? Jangan tanya, tak ada masa dah aku nak dengar ni. Dia pun ketuk sebelum subuh selesai. On the case. Sebagaimana dijanji. Sekarang bagaimana cara untuk aku terlepas daripada kes ini? Lelaki itu pun menjawab, hanya ada satu cara sahaja. Kamu perlu runtuhkan bahagian rumah yang telah dibina di atas sejengkal tanah itu sebelum fajar terbit. Jika tidak, esok hari kamu akan dijatuhkan hukuman bunuh. Dia terus pulang ke rumah dan meruntuhkan bahagian itu. Setelah terbit fajar, dia telah berjaya. Sebelum terbit fajar, dia telah berjaya menyelesaikan runtuhan tersebut. Ya, ada sebenarnya kitab ni. Lebih kurang tu. Khair. Sebelum terbit fajar, dia telah berjaya menyelesaikannya. Mahkamah telah memutuskan bahawa dia tidak bersalah dan dia telah terlepas daripada hukuman mati. Dia telah menerima musibah kerana kesalahannya yang lampau. Ya, betul Ustaz. Mari Ustaz sebut dah kisah dia tu dalam Nurratun Nasihin untuk ulama-ulama. Jadi sebenarnya banyak perkara-perkara lampau dalam kehidupan kita. Sebab itu kita kena bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita tak tahu mana kesilapan lampau yang mana menyebabkan Allah uji kita dengan berbagai-bagai ujian. Sebenarnya Allah SWT Maha Penyayang. Jadi satu lagi, so kita tengok tanah-tanah kita tu, jangan kita curi tanah orang. Jangan kita curi ambil tanah orang. Sejengkal, benda-benda kecil ni perlu kita jaga. Benda-benda kecil ni perlu kita jaga. Dia telah menerima musibah kerana kesalahannya yang lampau. Kesimpulannya, kita tidak tahu kesalahan yang mana Allah akan menangkap kita. Allah akan pegang kita. Itulah istighfar dan taubat. Oleh itu, istighfar dan taubatlah daripada semua dosa-dosa kita yang lampau. Amalan yang kecil yang kita rasa kita dizalimi, sebenarnya ianya berasal daripada kesalahan kita. Allah telah memegang kesalahan itu. Kita tak tahu. Kita rasa aku ni dianyanya je, macam dianyanya saja. Sedangkan kita telah buat perkara itu. Sudah lama kesalahan-kesalahan itu. Sebab tu kita kena cek. Tuan-tuan, semua kita kena cek balik. Apa amalan kita? Apa perkara-perkara yang kita lakukan? Macam mana dalam muamalat kita? Macam mana dalam muasyarah kita? Macam mana dalam akhlak kita? So kita perlu lihat perkara ini di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita terselamat daripada bala bencana. Bala bencana kita diselamat. Kerana hadis ni panjang, hadis yang seterusnya panjang. So kita kena berhentilah sekejap di situ. Kita berhenti di sinilah malam ni. Jadi kita berhenti sekejap di sini. Kita berhentilah pada malam, insya-Allah. Kita sambung pada malam esok. Insya-Allah. Pada hadis kita sambung pada malam esok. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا
ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم ya karim. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam esok insyaAllah.